Baik. Sebab itu saya katakan tadi, masalah kita sekarang ni, kadang-kadang kita memahami sesuatu benda dalam keadaan literal. Literal tu apa? Literal tu dalam ayat tu kata saja. Ayat tu kata BB saja. Tak. Kenalah tengok kepada huraian, tafsiran, pendapat. Yang hari ni, yang orang duk cerita tentang hadis 40 misalnya. Dia kata dalam hadis 40 Imam Nawawi tu menyuruh umat Islam memerangi manusia. Wah. Islam ni ganas Ustaz. Islam ni teroris. Sabar sat dulu. Takkan agama perpaduan, agama sejahtera, nama pun Islam, nak pergi bunuh orang. Ada hadis dia. Hadis dia ada Ustaz. Nah tu yang saya bacakan pada tuan-tuan, hadis daripada Imam An-Nawawi dalam hadis 40. Hadis yang ke-8 tu. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang ni yang depa ambil hadis ni. Dia kata apa? Daripada Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Dia kata, tengok hadis ni. Islam mengajar bunuh orang. Allah memerintahkan Nabi supaya memerangi manusia sehinggalah mereka semua mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kata Islam tu ganas. Sabar sat dulu. Sebab tu datangnya ulama membahaskan hadis ini. Jadi kalau ada orang kata, baliklah kamu kepada Al-Quran, baliklah kamu kepada hadis, tanpa mau merujuk kepada ulama, ini satu pahaman yang sangat bahaya. Sebab itu dalam agama kita ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan sebagainya. Mereka ni lebih faham daripada kita, mereka lebih hampir kepada sahabat dekat dengan Rasulullah. Mereka faham. Kita ni pagi-pagi ya, tengok televisen dah. Pagi-pagi buta tengok TikTok dah. Pagi-pagi buta tengok benda macam-macam. Tiba-tiba kita nak kata kita ni lebih halim daripada mereka yang tak pernah tengok maksiat. Ulama-ulama ni 7 tahun tuan-tuan doi dah hafal Quran dah. Asy-Syafi'i tu, Imam Syafi'i tu 9 tahun hafal kitab Muwatta' word by word. Punya alim dia Syafi'i. Kita 7 tahun budak-budak ni. Imam Syafi'i umur 15 tahun. Imam Malik kata kalau hampa nak tanya hukum pergi tanya dekat Syafi'i. Boleh jadi mufti dah umur 15. Mai zaman kita hari ni ada ustaz kata Imam Syafi'i tak boleh pakai. Dalam hadis ni tuan-tuan, dia cerita apa? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Uqatil. Itu bahasa. Bila saya ceramah di Batu Kurau, saya akan guna bahasa Batu Kurau. Saya tak guna bahasa Kuala Lumpur. Dia puakannya ni dia nganga makcik tu. Kita ni makcik, tahu lagi orang kata lagi sekeleng. Kita duk larang-larang, lagi sekeleng. Tuan-tuan kan faham? Sekeleng tu mana tampak. Jadi saya kena cakap bahasa Batu Kurau. Bila saya pergi ceramah di Bagansarai, saya kena jadi banyak. 3 malam kemarin saya ceramah di Bagansarai. Nah, kulaan nireng dapat antar kureng. Lagi tuan-tuan tak faham. Jadi sebagai orang yang memahami bahasa Arab lagi lain. Nabi kata, aku diperintahkan an uqatil. Aku diperintahkan memerangi manusia. Uqatil. Uqatil itu membawa maksud apabila diserang. Apabila umat Islam diserang, apabila negara Islam diserang, maruah Islam diserang, perjanjian Islam telah pun diserang, maka uqatil, lawan balik. Itu pergunaan uqatil.
uqatilan nas. Pergi lawan. Dia bukannya bila musuh mai serang kita, tak apalah, mainlah bunuh. Hei, dak. Kalau perintah membunuh, perintah bunuh orang, itu aqtul nama dia. Dalam hadis ni, uqatil. Orang mai attack kita, orang mai serang kita, mana boleh kita duduk diam? Lawanlah balik. Itulah dia. Kalau mereka tak serang kita, mereka tak kacau kita, biar pergi ke mereka. Jadi tak mana yang Islam ganahnya? Kita tak kacau orang, kita tak pergi serang orang, kita tak pergi ceroboh orang. Islam tak suruh macam tu. Sebab dalam banyak ayat yang lain, Allah Ta'ala kata, kalau mereka ni tak kacau kamu, hidup perjanjian damai dengan kamu, silakan, jangan kacau apa. Tapi kalau mereka membunuh kamu, membunuh keluarga kamu, membunuh masyarakat, negara kamu, rakyat, lawan balik, pertahankan Islam. Dalam ayat ini, umirtu an uqatilan nas. Pergilah pertahankan diri, lawan mereka balik, sampailah mereka itu menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu betul-betul pesuruh Allah. Jadi hari ini orang kata Islam tu ganah, dia suruh bunuh orang. Dia faham hadis ni secara literal. Dia ambil sebutir. Dia kata ni hadis kata kita hendaklah kembali pada Allah dan Rasul. Ni. Sebab tu kita ni ada tambah lagi ijma' ulama' dan qiyas. Apa kata ulama' membincangkan hadis ini? Oh, baru faham. Di situ ada dua perkataan. Umirtu an uqatilan nas. Satu uqatil. Satu lagi an-nas. Dan perangilah kamu keseluruhan manusia. An-nas. Adakah dalam hadis ni Nabi sebut an-nas tu seluruh manusia? Sabar sat dulu. Ulama bahas. An-nas dia kalimah umum. Kalimah umum yang membawa kepada satu puak. Banyak bahasa dia, banyak perkataan dia, tapi untuk satu. Tetapi Allah gunakan perkataan manusia. Macam kita bahasa kita. Kadang-kadang kita gunakan perkataan semua. Hampa semua ni tak boleh pakai lah. Adakah semua tak boleh pakai? Jantan semua tak boleh pakai. Abang bukan nama Tesla tau. Nampak tak? Tak pernah faham, tak faham sudah. Tapi orang perempuan ni kata apa? Jantan semua tak boleh pakai. Lepas tu ayah hang tak boleh pakai. Except my father. Orang jantan semua tak boleh pakai. Orang perempuan semua sama ya. Habis tu mak hang. Tapi tetap kita menggunakan perkataan semua. Adakah semua tu semua? Tak. Itu menunjukkan jumlah yang ramai tetapi untuk yang sikit. Tapi tetap kita gunakan perkataan semua. Tahu? Orang Melayu ni semua jenis mudah lupa. Ya. Habis tu budak-budak hafiz Quran tu macam mana? Melainkan hafiz Qurannya. Jadi begitu juga dalam bahasa Arab. Bila Allah Nabi kata, aku diperintahkan memerangi manusia. Adakah manusia tu masuk semua? Tak. Sebab tu tuan-tuan boleh buka di dalam Al-Quran, tuan-tuan boleh buka di dalam surah Ali Imran ayat 173. Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas annan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Surah Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang ketika itu ada orang-orang mengatakan alladzina qala lahumun nas. Allah gunakan perkataan an-nas. Satu, annan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya ada manusia nak serang kamu, sedang mengumpulkan nak serang kamu. Dalam surah Ali Imran 173 Allah gunakan dua kali an-nas. Alladzina qala lahumun nas
allazina qala lahumun nasa annas, dua kali nas. Sesungguhnya ada manusia yang berkata, ada manusia yang nak serang kamu. Apa makna nas di sini? Adakah semua manusia? Tak. Ayat ini membawa maksud allazina qala lahumun nas. Ada manusia bagi tahu kepada sahabat Nabi bahawa ada manusia sedang mengumpulkan tentera nak menyerang orang Islam di Madinah. Nas yang pertama membawa maksud apa? Sekumpulan orang-orang yang naik kuda daripada kumpulan Bani Ash. Mereka buat cerita bohong. Mereka buat cerita bohong. Mereka kata ada tentera yang datang nak menyerang Madinah. Kelam kabut orang Islam di Madinah masa itu. Siapa dia? Anas yang pertama yang bawa cerita bohong ni siapa? 2-3 orang je naik kuda mai cerita dekat orang Madinah. Woi, hampa nu di luar sana ada manusia nak serang hampa. Orang Madinah pasal tu tak ada persiapan, tak tahu apa cerita ni, kelang kabut. Itu cerita dia. Yang mai habang itu 2-3 orang, tapi Allah gunakan perkataan Anas. Yang dia maksudkan siapa dia yang nak serang Madinah ni? Abu Sufyan. Daripada Mekah orang Quraisy, Abu Sufyan. Pun Allah gunakan perkataan Anas. Jadi Anas bukanlah makna keseluruhan manusia. Maka ada yang mengatakan hadis Imam Nawawi itu ganas. Nabi Muhammad diperintahkan membunuh semua manusia. Salah tu tuan-tuan. Sebab tu ada ulama, kita ni kena rujuk mazhab. Itulah datangnya ulama. Hari ni tuan-tuan, langsung tak mau pakai ulama. Ulama tidak maksum, ulama ada salah, ulama tak boleh pakai, ulama bukan Nabi. Kita terus direct pada Nabi, kita terus direct pada Quran. Silakan direct, hang boleh faham Quran. Kalau hang direct pada hadis, hang boleh faham hadis. Akhirnya dia faham. Nabi diperintahkan membunuh semua manusia. Astaghfirullahalazim. Sedangkan yang sebetulnya ialah Nabi diperintahkan mempertahankan Islam, mempertahankan umat Islam daripada serangan musuh, sehinggalah musuh-musuh tadi mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tak ada pun Nabi disuruh membunuh manusia. Sedangkan dalam ayat yang lain Islam menyuruh kita berbuat baik sesama manusia. Sebab tu tuan-tuan, berhati-hati. Hari ini ada pahaman yang kata baliklah pada Quran dan hadis. Ulama kita tolak tepi, mazhab kita jangan ikut. Saya beberapa kali dah duk tekak dengan mereka. Ustaz, saya tak nak ikut mazhab. Ustaz nak kata apa? Saya mazhab tak ada. Saya nak tanya Ustaz, Nabi Muhammad mazhab apa? Mazhab kita tak mau Ustaz. Kita betul-betul ikut Nabi Ustaz. Saya kata abang, bukan mazhab. Sebut mazhab pun tak reti. Tiba-tiba nak tolak mazhab. Yang inilah dia bincangkan. Kalaulah tuan-tuan tak ada ulama duk terangkan hadis ni, tuan-tuan faham secara literal, secara zahir hadis. Oh, kita kena bunuh orang. Oh, jadi pengganah kita. Ambil bom tak di pinggang, pi bom orang merata. Tak, bukan macam itu. Depa tak kacau kita, depa tak bunuh kita, depa damai dengan kita, duk elok-elok. Tapi kalau depa kacau, depa bunuh kita, pergilah pertahankan diri kamu, pertahankan negara kamu, pertahankan agama kamu. Dipersilakan sehinggalah mereka mengaku bahawa Islam itu adalah agama yang benar.